1.1081 gram of ore sample was dissolved in acid and then saturated with 39.32 ml of 0.03190 molar potassium permanganate. The unbalanced equation is. Okey, jadi kamu kena buat dululah equation ni, dapatkan equation yang balance. Lepas tu baru boleh buat calculation. Okey, dia nak cari berapa persen iron dalam bijih. Iron dalam bijih tu. Sampel bijih 1.1081 ore tu bijih besi boleh tak buat balance equation tu? Ada yang tak boleh buat? Tulis dengan tangan ni dia tengok CI. Ini dia punya balance equation. 5 Fe2 plus MnO4 minus plus 8H plus jadi 5 Fe3 plus Mn2 plus 4H2O. Okey, equation tu kamu boleh dapat balance tak? Ada masalah? Tak, madam. Tak ada, madam. Semua dapat. Siapa tak dapat? Ada yang tak dapat? Nak tunjuk semula? Nak saya tunjukkan ke tak equation ni? Nak dapatkan balance equation? Nak. Okey, nak Okay, Nak cikgu nak. Nak saya kena buat lah. Okey, kita tengok balik soalan. Kita tengok balik soalan ya. H plus campur dengan Fe2 plus MnO4 minus forming Fe3 plus Mn2 plus. Jadi kita kena, this is a redox equation. Equation tu dalam bentuk ion. Jadi kita tak boleh balance macam biasa. Kita kena guna ion electron method. Sebab dia melibatkan charge-charge ni, kita kena balance juga. Jadi apa yang kamu buat, kamu splitkan equation ni. Fe jadi Fe2 plus. Tengok Fe, mana Fe? Fe. Okay lah. Jadi Fe2 plus jadi Fe3 plus. MnO4 minus jadi Mn2 plus. Macam tu. H plus ni kamu leave dulu. Nanti dia datang sendiri. Nah, kalau ada H2O ke, hydroxide ion ke H plus, kamu biar dulu. Kamu fokus yang main one. Fe2 plus jadi Fe3 plus. MnO4 minus jadi Mn2 plus. Di sini adanya oxidation dan reduction lah. Kalau kamu tengok oxidation state dia, Fe2 plus ni plus 2 kepada plus 3. Jadi ini oxidation. Sebab oxidation number bertambah. Ini oxidation lah. So yang ini adalah reduction lah. Redox equation dia ada oxidation dan reduction. Kamu tengok dia perubahan kepada oxidation number dia tu. Plus 2 jadi plus 3. Jadi oxidation number bertambah maksudnya oxidation. Ini kalau you tengok pada Mn ni lah. Mn pada Mn2 plus. Mn ni berapa kat sini ni? Ini tolak 2. 4 kali 2, 8. Apa? Plus 7 ni Ini plus 7 kot. Betul tak? X campur dengan 4 kali tolak 2 sama juga dengan tolak 1. X adalah tolak 1 campur 4 kali 8. Plus 7. So plus 7 jadi plus 2. Okay, dia tu reduction lah. Oxidation number berkurang. Okay, jadi dia tak tanya oxidation reduction tu. Cuma saya nak cerita lah. Takut you tak tahu lagi. Yang equation ni adalah equation redox. Jadi dia mengandungi reduction dan oxidation. Okay. Jadi kita splitkan equation ni kepada two half equation, oxidation dan reduction. Okay, so saya salin. Fe2 plus, Fe3 plus, manganese Mn2 plus. Okay. Sekejap So what you do is, lambat sikit lah kalau nak buat dengan tangan ni.
Dia punya sekejap ya. Yang ni dekat bawah ni. Saya tak mau yang ni dia kecil sangat dia punya mata pen. Saya nak yang besar sikit. Sekejap ya. Oh. Hmm. Kamu boleh nampak tak slide dia, dia kecil ya? Dia besar sikit. Apa tadi? FE. FE, saya salin balik ya. FE 2 plus. Plus dengan manganate. Menjadi FE 3 plus. So H plus tu saya buang dia, tak apa. Dan Mn 2 plus. Okay, kita splitkan equation. First step adalah kita splitkan dia into two half equation. Maksudnya kita nak Fe 2 plus jadi Fe 3 plus. Manakala MnO4 minus jadi Mn2 plus. Jadi apa yang kita buat ni, kita splitkan kepada two half equation. Di sini adalah, the first one ini adalah oxidation. Equation ni oxidation. Ini adalah reduction. You tak tahu oxidation reduction pun tak apa. Kecuali kalau dia tanya, kena tahu lah. So, splitkan into two half equation. Okay. Lepas tu, kita balancekan other atom. Other tu maksudnya other than azan lah. Jawab azan pula. Okay, saya habaq dia punya step-step kamu buat dulu. Sementara azan tu berlaku. Saya tulis kat sini. Ini sebenarnya revision apa yang you ada belajar dulu. Jadi step-step dia, mula-mula kita split. Tak nak azan.
Okey Sambung balik Okey, mula-mula kita dah split. Ini saya tulis step dia. Step dia first split into two half equation. Second, kita balancekan other, OTHER ni other. Balancekan other atom, other than oxygen dengan hydrogen. Yang lain dulu macam Fe, Mn, kita balancekan other atom dulu. Okey, jadi di sini Fe dah balance. Fe ada satu, Fe jangan tengok charge ni, tengok at depan ni je. Ada berapa atom Fe ni. Fe ada satu, okey. Mn, okey. Mn sama, Mn ada satu, okey. Boleh, fine. Lepas tu kita balancekan oksigen. Ini O sini ada 4. Jadi O sebelah sini tak ada. Jadi maksudnya tak balance lah. Balancekan O dengan tambah H2O. 1O, 1H2O. Jadi O sini ada 4. Okey, notice saya balance ni, saya nak tambah di situ saja. Saya tak salin balik tau. Kamu just tambah saja. Tambah di situ saja. Jangan salin balik, nanti kamu buang masa. Jadi ini O ada 4. Jadi kita tambah 4 H2O. Yang terang sikit. Tambah 4 H2O. Tambah 4 H2O. Itu H2O Sebab O ni ada 4. So kena ada 4O kat sini. Ni 4 H2O, 4O lah. Okay, jadi kita dah balancekan O. Ni tak ada O nak perlu balance. Belah kiri ni tak payah. So belah kanan H plus pula. H plus kita kena tambah H plus. Sebab H tak balance di sini. Jadi H di sini belah sini. Belah kanan. Ini kiri kanan ada 8H. 8H. Jadi kita kena tambah 8H plus. Nak balancekan hidrogen dengan tambah H plus. Balancekan hidrogen dengan tambah H plus. Lipat kali 28 ditambah 8H plus. Okey, dah balance. Jadi semua atom dah balance. Jadi sekarang kita kena balancekan charge. Step yang kelima adalah balancekan. Kita tulis kat bawah ni 5 balancekan charge. Balancekan charge dengan tambah elektron. Okey, tapi kita kena kira dululah charge dia. Untuk kita tambahkan elektron tu. Elektron tu tolak nilai dia tolak 1. 1 elektron tolak 1. Okey, balancekan charge dengan tambah elektron. Nanti kita kirakan dulu berapa charge dia. Kiri dan kanan kita kena kira. Okey, jadi di sini charge dia sini adalah plus 2. 2 plus ni kan? Pen dia tak terang. Plus 2. Okey, sebelah sini adalah plus 3. Jadi tak balance kan? Sebab plus 2 plus 3, kita kena tambah elektron. Okay, elektron yang ditambah, kita kena tambah supaya dia sama charge dia ni. Okey, kita kena tengok yang bahagian yang kecil. Lebih negatif ataupun less positif. Tengok belah sini. Jadi kita kena jadikan plus 2. Plus 3 ni kena jadikan plus 2. Dengan kamu tambah 1 elektron. Bila ditambah dia akan jadi tolak 1. Dia jadi plus 2. Okey, jadi barulah sama. Jadi nak kena bagi samakan. Okay. Balancekan charge dengan tambah elektron. Elektron nilai dia negatif. 1 elektron, 1 negatif. Okey, jadi dapatlah. Saya kira belah sini pula. Jadi kecil dia tulisan ni, saya takut awak tak nampak. Jadi ini MnO4 minus, jadi tolak 1. Campur dengan, ini ada 8 H plus. H plus ni ada 8. Jadi 8. So jumlah dia adalah plus 7. Okey. Okey, sebelah sini ada plus 2. Air ni kosong. Jadi sekali lagi tengok yang kecil. Tengok yang plus 2. Ini plus 7 dengan plus 2. Yang kecil adalah plus 2. Tengok plus
Jadi plus 7 ni kita kena jadi plus 2. Kita kena kecilkan jadi plus 2. Maksudnya kita kena tambah berapa? 5 elektron. Tambah 5 elektron tu. Kita kena tambah 5 elektron. Supaya dia jadi tolak 5. So dia jadi plus 2. Okey, plus 2. Sama. Okey, the next adalah, jadi saya tak buat tak salin balik banyak-banyak kali. Kita just tambah di situ saja sebab kita tak buang masa lah. Tapi kena cekap. Yang keenam adalah kita balance, samakan elektron tu. Kita balancekan elektron. Okay, balancekan elektron. Maksudnya elektron ni kena bagi jadi sama. Ini elektron 1. Ini elektron 5. Jadi yang ini kita kena jadikan 5, maksudnya kita kena kali. Kita kena balancekan elektron tu dengan kita multiply. Balancekan elektron ni dengan you multiply. Kalau dia dah sama tak apalah. Kalau tak sama kita kena multiply. Kita kena darab. Darab the whole thing. So kita darabkan. Darab 5. Cantik ni. Jangan lupa darab. Darab. Ni kena darab 5. Supaya dia jadi 5 elektron. Okey. Okay, lepas tu salin balik barulah kita salin balik darab dan kita boleh darab dan kita combine together. Okay, nak cepat ni. So you boleh combine dah sekarang. Tadi asal kita split, sekarang kita combine balik. Kita combine balik. Tak muat dah kat sini. Oops. Saya buka slide baru. Okay, cuba you combine. Kita nak buat satu-satu ni lambat lah. Jadi bila you combine, 5 Fe2 plus campur dengan, saya nak kena salin balik ni. Equation jadi 5 Fe2 plus campur dengan yang belah kiri, campur dengan yang belah kiri. Fe2 plus ni 5 Fe2 plus campur dengan MnO4 minus. MnO4 minus campur dengan berapa tadi? 8H plus. Saya kena tulis kat kertas lah. Nampak dia nak tukar pen lambat. Salin balik dengan kertas dululah. Fe2 plus campur dengan MnO4 minus campur dengan 8H plus. Elektron kita potong menjadi 5 Fe3 plus yang sebelah sini Mn2 plus plus 4H2O. Okey. Jadi H plus tu dah keluar dah.
menjadi 5 Fe 3+ Mn2+ dan 4 H2O. Okey. Okey. Reaction product. Madam, Okey. nak tanya boleh madam? Yang H plus from original equation tu memang akan hilang. Ni. Tadi saya leave dia kan. Sekarang dia dah ada ni. Tujuan saya letak H plus tu nak trick you all lah. Tengok you all reti balance kan tak. Kalau ada H plus kat situ nak letak yang mana satu kiri ke kanan kan. Jadi saya leave dia. Awal tu saya biarkan dia. Buang dia. Jangan masukkan. Tadi you jadi confused. Air pun tadi saya tak masukkan dekat produk tu. Awal dia equation tu kan. Sebab saya nak tengok you all reti balance tak. Kalau kata dia ada H plus, ada air kat situ ke, tak ada air ke. Jadi kamu biarkan dia. Nanti dia datang automatik. Kan? Jadi Fe2+, jadi Fe3+. Ada H plus yang ni lah. H plus tu 8. 8 H plus. Boleh Boleh madam. Boleh. Boleh, madam. Boleh. Okey. So sekarang soalan ni saya tak kesak sebab tak kedai pun. Okey, kita tengok soalan saya kat sini je lah. So di sini kita tengok data-data apa yang dia ada, apa yang diberikan data untuk selesaikan soalan ni. Okey, diberi di sini Fe dalam iron ore tu dia akan jadi Fe2+ kalau kita masukkan asid. Jadi maksudnya equation kita ni kita medium dia berasid lah tak perlu buat dalam basic medium, dia dalam acidic medium. Lagipun dah ada sini pun tadi nampak ada H+ kan. Jadi dia asid. Kalaupun dia tak letak H+ kat sini, kamu buat balance kat equation tu dalam medium berasid lah. Sebab dia cakap ada asid. Kalaupun tak ada H+ kat sini, equation you tak tahu nak balance dalam medium apa, asid ke H+. Asid ke base ke kan. Tapi dia tengok sini dia in acid, maksudnya medium dia acid lah. Lepas tu dia buat titration. Sampel ni bila dah convert itu Fe2+, jadi Fe2+ nanti dia react dengan MnO4, lithium manganate. Okey. Jadi ini dia punya data-data lah. Okay, saya nak salin balik dia punya buat gambaran Sebenarnya saya nak bagi kecil sikit. Tak nampak soalan. Jadi di sini gambaran dia adalah, kalau saya buka yang saya dah buat ni, orang boleh faham tak? Start balance equation dah okey. Jadi sini jadi data dia tu tadi okey. Fe tengok sini Jadi dalam ni ada ore. Dalam tu ada ore tu tidak semuanya adalah Fe lah. Ni adalah biji besi lah ore. 1.1081 tu adalah biji besi. Tidak semuanya iron, tapi ada iron lah dalam tu. Fe iron dalam sampel tu dia akan dikonvert kepada Fe2+. Fe2+ bila dimasukkan asid. Jadi Fe dalam iron ore tu, dalam ore akan dikonvert kepada Fe2+. Kemudian Fe2+ ni dalam ni ada Fe2+ lah Dalam ni equation kita ni dia ada Fe2+.
Fe2 plus tu dia akan titrate dengan potassium permanganate. Jadi kita concern permanganate ion ni. Permanganate tu dia akan react dengan Fe2 plus tu berdasarkan equation tadi. Jadi ini data-data titration permanganate, berapa molar yang digunakan, berapa molar permanganate yang digunakan, concentration dia, berapa volume yang digunakan untuk titration. Okey, faham kan soalan yang ni Okey, jadi di sini potassium permanganate dia bila dia terurai dia menghasilkan K+ dan MnO4-. Jadi kita yang bertindak balas hanyalah permanganate lah. Permanganate ni yang bertindak balas dengan ion 2+. K+ tu adalah sebagai spectator ion. K+ hanyalah spectator ion. Dia tengok saja tindak balas tu, dia tak buat apa-apa Jadi oleh kerana penceraian dia satu-satu, jadi berapa mol potassium permanganate samalah dengan mol permanganate. Dia penceraian dia 1:1. Kalau you dapat, kan di sini dia potassium permanganate. Yang kita concern adalah permanganate ion, MnO4-. Jadi mol potassium permanganate samalah dengan mol manganate ion sebab dia 1:1. Jadi kita boleh cari mol permanganate MnO4- daripada data molar dan volume ni. Jadi kamu cari dulu mol permanganate MnO4-. Mol adalah molar times volume, MV. M kali dengan V. Okey. Tapi V ni dia bagi dalam mil, jadi kita kena convert kepada liter dengan kita bahagi 1000. Jadi M kali V per 1000 lah, MV per 1000. MV per 1000. Cari mol permanganate. Jadi daripada equation kita tadi, ratio antara permanganate dengan Fe2 plus kan tadi equation kita tadi kita tunjuk. Oops, sorry, ini dia. Ni. Ratio antara dua ni apa? Fe2 plus 5, permanganate 1. 5 Fe2 plus tindak balas dengan 1 permanganate. Jadi 1 permanganate, 5 Fe2 plus, 5 mol. Kita buat perkedaran. Jadi kalau banyak ni mol permanganate, 1.254 10 tolak 3, berapakah mol Fe2 plus? Jadi kali 5 dapat mol Fe2 plus. Okey ke? Laju ke apa? Saya tunjuk apa yang saya dah buat ni senang. Tak payah nak buat dia tak jadi lambat lah. Jadi mol Fe2 plus adalah 6.27 times 10 power of minus 3. Okey. Kemudian kita asal tadi kan Fe tu jadi Fe2 plus. Jadi mol Fe2 plus samalah dengan mol Fe. Kan dia ada mol Fe jadi Fe2 plus. Jadi mol Fe samalah dengan mol Fe2 plus. So 6.27 times 10 power of minus 3 mol. Sama mol Fe2 plus. Mol Fe sama dengan mol Fe2 plus. Jadi mass Fe lah. Mass Fe dalam sampel tu. Kita boleh cari dengan kita kira mol kali dengan dia punya AR dia. Fe 55.9. Saya dapat mass dia dalam gram. Jadi berapakah persen Fe dalam ore tersebut? Maksudnya berapa gram Fe per dengan berapa mass sampel kali dengan 100 dapat persen. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ya. Dah faham soalan dia tu Jadi kita buat titration berdasarkan balance equation. Kita nampak reaction dia macam mana. Reaction tu permanganate dengan Fe2 plus. Jadi daripada Fe2 plus tu kita tahu
kita tahulah berapa Fe dalam tu. Jadi berapa persen, berapa Fe ada dalam sampel per dengan berapa sampel mass sampel asal. Okey, kali 100. Dapatlah berapa persen Fe dalam sampel tu. Okey, itu nombor 6. Boleh? Okay, kemudian nombor, ada nak tanya apa-apa tak? Madam, Ya. kalau jawapan tu saya dapat 31.5%. Dia mungkin lari-lari sikit-sikit gitulah. Tapi tak apa. Tapi around, jadi berapa? 5 berapa? Saya ambil ke, saya round off kepada 1 ni kat sini. Okay. Nah. Lebih kurang lah betul lah tu. Okey, itu nombor 6. Okey, tengok nombor 5. 5 boleh buat tak? Nombor 5. Nombor 5 ni tentang dilution. Kalau tengok soalan, okay, determine the molarity of a solution prepared by the diluting 57 ml of 0.250 molar potassium chloride to 150 ml. Maksud dia, okay, dia ada solution ni. Solution ni dia ada 37 ml volume dia. Lepas tu concentration dia 0.250 molar potassium chloride concentration dia. Okey. Lepas tu dia tanya apa jadi molar dia kalau kita tambah air lagi lah. Tambah air lagi, kan dia kata determine the molarity of solution prepared by diluting. Dilutekan lagi dengan air. Ini aqueous solution, dia punya solvent dia air lah. Tambah air lagi hingga dia jadi, tambah air lagi sampai dia jadi total nanti dia jadi 150 pula. Jadi 150. Volume tu jadi 150 ml. Dia tambah air. Okey, itu maksud soalan dia. Jadi kita kena tahulah berapa KCl solute mol KCl dalam tu. Berdasarkan molar dan volume tu berapa mol. Nanti nak cari molarity, mol tu per dengan total volume. Volume akhir ni nanti 150. Tapi dalam liter lah, concentration, molarity, mol over volume, volume dalam liter. Jadi kita cari dulu mol KCl dalam bekas itu. Mol adalah kemolaran kali isi padu. Kemolaran kali dengan isi padu. MV. Tapi B ni sebab dia dalam mil. Dalam mil. Jadi kita kena bahagi dengan 1000 lah supaya di-convert kepada liter. Sebab ini mol per liter. Jadi ini semua ni kena jadi dalam liter. Jadi kena bahagi 1000 tu untuk convert dalam liter. Okay, so kita dah dapat mol. Mol ni menunjukkan berapa amount of KCl solute tu, berapa amount dia. Berapa, kalau kita kali dengan nombor Avogadro, dapat bilangan unit formula KCl. Berapa banyak zarah-zarah KCl tu. Berapa partikel tu. Kalau kita kali dengan nombor Avogadro, dapat bilangan lah. Jadi mol ni menunjukkan amount solute tu. Jadi kalau nak cari molarity concentration of yang KCl yang dilute solution, kita kena per dengan
volume barulah, volume total sekarang 150, tapi dalam mil kita kena bahagi 1000 nak convert dalam liter. Jadi mol bahagi dengan volume dalam liter, kita akan dapat 0.062 molar. Okey kan? Okay, madam. Madam, Ya. kalau pakai M1V1 equals to M2V2, Boleh? Dapat jawapan sama kan? dapat. Boleh, boleh. Boleh saja you buat M1V1, jadi mol dia sama. Mol benda tu benda yang sama, mol yang sama lah, benda yang sama. Dia bukan, sebenarnya dia mol dalam tu je, benda tu ada dalam tu je. Mol dalam tu kita just tambah air je. Jadi mol dia sama. Yang masa dia concentrated dengan dilute dia sama saja. So kita bubuh air dalam tu je. Okay. You nak buat M1V1 boleh. Kalau you buat M1V1, jadi mol satu dengan mol yang tadi dengan mol yang lepas solution tu kita dah tambah air lagi, sama saja. Jadi M, mol adalah N. Ni N. Jadi N1 sama dengan N2. Maksudnya mol masa dia satu adalah concentrated, dua adalah dilute. Jadi masa dia concentrated sama saja dengan mol masa dia dilute. Sebab dia dalam bekas yang sama kita just top up dengan air kan. So mol adalah kemularan kali isi padu. So M1 V1 sama dengan M2 V2. Boleh je nak buat macam tu. So kita nak cari molar yang dilute. So M2. V2 ni V baru tadi. Ni molar asal, volume asal. Okey, ni volume baru, kita nak cari M2. Boleh je buat macam tu. So sama saja. Okey. Okey, number 5B kan. Yang ni rasanya tak boleh kot. Kau boleh buat tak? Boleh juga. Tapi kalau siapa lihat ni. Yang Saya tak boleh, cikgu tak faham. tak boleh Tak faham. Alia. Sedih. Relax, boleh. Itulah kau tengok nota, ada je nota tu. Okey Okay, saya buat. Saya tengok kat cikgu tak faham. Tengok. Kita tengok soalan balik. Tengok soalan dia. Okey, yang ini kita kena buka slide lah. Mana yang atas-atas tu senang-senang dah, tak payah tengok, tak apa kot. Tengok hal mana kita tak boleh je lah. Dah tak done dah. 2 jam tak done. Pukul 10 ya, betul kalau lepas 10 tak payah dah. Nanti yang ini slide ni saya boleh nanti kalau kata tak sempat, slide ni saya postkan dalam grup GC tu. Kita tengok sini. Okay, so ini a sample of concentrated nitric acid has a density of 1.41, contain 70%. Okay, saya lukiskan gambaran dia dulu. Apa dia ada ni? Ada. Okay, kita ada bekas nitric acid, dia kata concentrated. Dilabelkan di botol dia ni, dia 70% weight per weight of nitric acid, HNO3, 70%. Dan density dia ni, density solution ni adalah apa tadi? 1.4. 1.41 ke apa? 1.41 gram per mil. Density dia contain 70% nitric acid biomass. Okay. 1.41 gram per mil.
1.41. Okay. Jadi kamu kena faham, kalau kata 70% weight per weight, maksudnya solution ni dia ada 70% adalah nitric acid dan 30% tu adalah air lah. Yang menjadikan 100% lautan aqueous. 70% nitric acid, 30% air. Jadi kita tengok je 70% maksudnya 70 gram. Dengan kita assume mass solution adalah 100 gram. Jadi kalau kata 70%, 70 gram lah. 100% 100 gram. 70% 70 gram. Jadi mass nitric acid dalam tu adalah 70 gram. 100% 100 gram. 100% solution tu 100 gram. Jadi kalau kata solution ni 70% weight per weight nitric acid maksudnya 70 gram lah. Mass nitric acid 70 gram. Mass air macam silat. Mass H2O adalah 30 gram. Menjadikan 100%. Okey. Jadi kamu kena buat assumption macam tu lah. Mass solution 100 gram. Jadi nak cari mol nitric acid berdasarkan 70 gram ni. Okay, mol nitric acid adalah mass over molar mass. 70 divided by berapa? 14 campur 1 campur 16 kali 3. 63. 70 bagi 63. 1.11. 1.111. Mau ambil lebih sikit. Dia tak tahan. Okey, so nitric acid mol dah ada. Okey, sekarang kita nak cari, tadi tanya soalan. Kita nak cari molarity kan. Okey. Yang ni dulu, nak jawab ni pun boleh. Sebenarnya kita nak cari molarity. Dia tanya berapa nitric acid present per liter. Berapa gram dalam 1 liter. Dalam 1 liter ada berapa gram nitric acid. Jadi kita kena carilah dulu volume dia. Nak cari dalam 1 liter tu berapa gram. Yang kita ada ni mass nitric acid 70 gram dalam 100 gram solution. Jadi itu datangnya hubungan density ni, density kan, density solution adalah mass solution. Dia density ni density solution, bukan density nitric acid, bukan density solute tu, tapi density solution. Density solution adalah mass solution, bukan mass nitric acid. Mass solution tu, mass larutan tu, over volume. Density adalah mass over volume. Volume solution. Jadi semua solution. Density solution, mass solution over volume solution. Jangan ambil mass nitric acid. Mass ni mass solution, bukan nitric acid. Nitric acid sebagai solute. Solution. Solute campur dengan solvent menghasilkan solution. Right? Kenapa ada benda ni? Kacau dia. Okay, lepas tu kita kena cari volume lah. Sebab kita nak cari dalam 1 liter volume berapa mass nitric acid. Jadi kita kena cari volume. Jadi itu datangnya density tu. Density tu menunjukkan hubungan mass dengan volume. Mass kita dah ada dah. Mass solution. Solution dah ada. Sekarang kita nak cari volume solution. Tulis tangan nak kita kacau. Dia tanda je kot.
Okay, so bahagi sikit. Akan bahagi sikit, tak tahu buat sempadan. Jadi volume solution, ini volume solution. Naik atas, mass solution over nilai density. So, volume solution adalah, so naik atas dah mass solution 100 divide by nilai density 1.41. Jadi dapat volume ni dalam mil lah sebab ini gram per mil. So dapat volume solution dalam mil. 100 bahagi 1.41. 70.92. 70.92. Nak ambil satu lagi boleh? 922. 922 mil. Apa ni? Dia kacangnya duduk kat sini. Kalau kat dia ni. Dan itu volume dalam mil. Kalau kita convert dalam liter. Okey, bahagi 1000. Kosong point 07092. Tak cantik ya. Volume dia sama juga dengan 0.07092. Tadi saya buat dua-dua kat atas, tak apalah 0.07092 ke 92 ke. Okey, liter Okey, jadi sekarang nak yang pertama tu kita nak mass per liter kan. Jadi 70 gram per volume ni lah. So mass nitric acid per liter kan dalam 1 liter. Dia ambil je 70 tu gram perlah dengan 0.07092 ni. So dia dapatlah gram per liter. Kalau kita silap. 70 bahagi 0.07092. Jadi 987 gram lah dalam 1 liter. 987.0 gram. Mass nitric acid per liter. Maksudnya ini gram per liter. Ataupun you buat 70 gram 0.07092. Nak buat kedaran boleh. 70 gram 0.07092 liter. 1 liter berapa? Jadi 1 kali dengan 70 bahagi 0.07092. Dapatlah 987.0 gram. Faham Cara volume solution yang 100 gram ni adalah 0.07092 liter atau 70.922 mil. Boleh tak ya? Madam, Aha. kalau saya buat, saya assume volume tu 1 liter. Saya guna formula density mass solution apa boleh? Boleh. You boleh buat macam-macam boleh. Okey, sekarang kamu assume volume. You assume volume 1 liter. Jadi kamu cari mass solution dia bukan 100 gram. You tak boleh ambil mass solution 100 gram kan? Tak boleh kata mass solution you 100 gram lah. Salah lah kalau you buat. You tak boleh ambil mol 1.11 tau. Tak pun. Okey. Boleh? Sekarang ni kamu assume volume dia 1 liter. Jadi berdasarkan nilai density you boleh cari mass solution berapa. Nanti nak persen nitric acid tu dia 70% daripada
mass solution yang kamu cari itulah Boleh. Kamu saja. Boleh je. Tapi selalunya kita buat ni, kita nak senang, kita selalunya kita buat macam ni dah, kena nampak 70% 70 gram. Macam tu. Kalau dia kata percent weight for weight, kita nak mudah adalah kita tengok je 70%, maksudnya 70 gram. Itu mudah lah. Biasanya kita buat macam tu lah. Okey. Okey, itu satu. Kemudian, okey, kita nak cari molarity. Jadi saya dah ada nilai mol, saya dah ada nilai volume. Jadi buat cara macam ni mol over volume dalam liter adalah molarity lah. Mol tadi mol bahagi dengan volume. Ni saya tak kira ke? Ini yang cara saya buat sekali lagi macam ni 70 gram 0.0 ni. Jadi kalau 1 liter berapa gram kan? Ini satu. Jadi molarity yang ni, saya tunjuk yang ni molarity mol over volume. Jadi molnya berapa, volumenya berapa dalam liter, dapat molar. Okey, jadi molarity kalau dalam peperiksaan kamu kena tulis dia punya formula. Takutnya pengisian kamu tu salah. Jadi baiknya kamu tulis dia punya formula. Tulis dia punya formula ni. Molarity nitric acid adalah mol nitric acid per dengan volume solution. Jangan lupa unit volume tu, liter. Ni kena ada, liter. Dia mol per liter. Liter ni kena ada. Kalau tak ada, ini tak dapat markah. Okey, formula molarity ni ada markah. Takut bila you isi kat sini salah. Kalau you isi salah atas pun salah tadi kan, kurang-kurangnya kamu dapat markah untuk formula. Jadi tulislah molarity nitric acid solution adalah mol nitric acid. Jangan buat mol sodium apa-apa. Mol nitric acid lah. Sebab kita bercakap tentang molarity nitric acid solution. Mol nitric acid per dengan volume solution. Volume dia kena unit, liter ni kena ada. Volume solution dalam liter. Baru kita boleh dapat markah. Kalau kata pengisian kamu salah lah, at least kurang kali kamu dapat satu markah. Okey. So 15.66 molar. Sekejap. Okey, kemudian nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 4 boleh dapat tak? Tak boleh senang sikit tak? Boleh. Boleh. Saya baca dia ni lah. Ada yang tak boleh tak? Nak tengok tak? 9. Sodium borohydride, saya terangpi lah Sodium borohydride ini used industrially in many organic synthesis. One way to prepare it is by reacting sodium hydride. Okay, sodium hydride, kita kena tahu formula dia tak bagi kat sini Sodium hydride maksudnya NaH. Itu sodium hydride. Sodium hydride. Jadi nak prepare sodium borohydride, kita kena reaktkan sodium hydride dengan diborane B2H6. Jadi kena buat equation. Buat equation. Kita assuming an 88.5% yield, how many gram of jadi ini experimental. Dia hasilnya hanyalah 88.5%. Jadi berapa yang dia daripada eksperimen tu kita dapat, itu yang maksud dia sini berapa yang kita dapat daripada eksperimen. 88.5% ni berapa gram? Bila kita reaktkan 7.98 gram sodium hydride NaH
dengan 8.16 gram of diborane. Jadi ingat, kalau reaktan dia bagi dua-dua, amount ni, dua-dua ni reaktan, dia bagi dua-dua amount. Jadi untuk kita cari produk, kita kena tentukan limiting reaktan lah. Kena tentukan limiting reaktan. Walaupun dia tak cakap limiting reaktan. Okay. Dia dah bagi dah dua-dua reaktan ni. Jadi yang mana satu yang kita nak tentukan produk tu, kita kena based on yang mana. Siapa yang access. Dia tak ada cakap kat atas ni. Kalau dia dah bagi clue tak apa. Jadi ingat kalau dia dah bagi amount dua-dua. Jadi kamu kena cari yang manakah access, yang manakah limiting. Okay. Okay, first buatkan equation sodium hydride NaH dengan diborane, jadi sodium borohydride. Okay, jadi sini B ada 2. Di sini kena tak 2 kan? Tak 2. Sini Na kena ada 2 lah. Kita tak 2 depan ni. Baru balance equation check. Na 2, B ada 2, H ada, ini 2, 6, 8. 4 kali 2, 8. Okey. Okey, bila buat equation, make sure letak dia punya phase dia. Yang mana dia dah bagi clue dah. Sodium hydride ni adalah solid. Ni kena tahu juga sikit lah information dia. Dia selalu dia dah bagi clue ataupun you based on your knowledge. Okay. Yang ni dia nampak tadi gas. Sodium borohydride adalah solid. Equation kena ada phase dia. Okay, lepas tu letaklah data-data apa yang diberi. Dia bagi sodium hydride 7.98 gram dan diborane 8.16. Jadi daripada dua yang diberi ni, kita nak cari yang mana yang merupakan excess reactant, NaH ke, diborane ke. Jadi cari mol dulu. NaH, mol dia, molar mass jangan pergi kali dengan 2 ni. Ramai student dia suka nak kali dengan 2 ni. Dia sodium hydride sahaja 23 campur dengan 1. Tu jadi 24. Jangan 24 kali 2 pula. 2 ni bukan formula dia. 2 ni adalah stoichiometric coefficient untuk balancekan equation. Ambil dia punya molar mass bahan tu saja. NaH. Formula dia NaH saja. Okey, cari mol. Masing-masing dah dapat mol. Kamu di sini bila you nak cepat ni you all jangan buat campur-campur tu Jangan buat 23 campur 1 tu lambat. You tekan je kat kereta, jumlahkan dia siap-siap. Sebab dia tak ada markah kat sini, markah dia di belakang ni je. Markah satu sini je. So yang ni tulis jumlah dia terus. Tulis jumlah dia Jangan buat campur. Lambat. Okey, lepas tu dia dapat mol. Jadi di sini saya cari dulu dia punya limiting tu dengan cara saya buatkan ratio di sini, ratio mol dengan stoichiometric coefficient. Mungkin ada setengah orang lecture dia tak ajar macam tu lah Okay, saya cari untuk dapatkan limiting dengan cepat. Kita cari ratio antara mol dengan stoichiometric coefficient. Kalau kata ratio itu kecil, maka bahan itu adalah limiting lah. Cari ratio antara mol dengan stoichiometric coefficient. Jadi mol bagi sodium hydride tadi 0.3325, dia punya stoichiometric coefficient dia tadi di equation yang balance tadi 2. Jadi 0.3325 per 2. Okay, nilai dia berapa?
Okay, kemudian kita buat pula dengan diborane tu berapa ratio mol dengan stoichiometric coefficient dia. Mol dia 0.2957 dibuat stoichiometric coefficient dia 1, so dapat 0.2957, so dia nilai dia lebih besar. Jadi diborane adalah excess reactant. Limitingnya adalah yang nilai ratio tadi kecil. Jadi nilai ratio ni bukan mol lah Ni adalah ratio saja. Jadi baik-baiknya kamu asingkan, jangan ambil dia sebagai mol. Ada yang takut pula saya ajak macam ni, nak pergi you all pergi ambil dia sebagai mol. Dia bukan mol lah. Dia adalah hanyalah ratio supaya kita dapatkan limiting reactant tu dengan cepat lah. Okey, kita bahagikan mol dengan stoichiometric coefficient. Siapa ratio yang kecil, dia adalah limiting. So NaH adalah limiting. Jadi sekarang kita dah tahu dah NaH adalah limiting. Jadi berdasarkan sodium hydride tu dia lah akan semuanya habis bertindak balas lah. Dia limiting kan. So dia akan habis bertindak balas 0.3325 ni. Jadi kita kena cari berapa diborane yang diperlukan untuk bertindak balas dengan semua sodium hydride kita yang merupakan limiting. Ini limiting. Jadi kita untuk mencari limiting reactant tu, kita kena cari berapa diborane yang diperlukan untuk tindak balas. Yang dimasukkan tadi, mestilah dia tu, kita nak tunjukkan dia diborane tu dimasukkan lebih daripada yang diperlukan untuk tindak balas. Sebab diborane ni merupakan excess reactant, jadi dia masuk lebih. Yang diperlukan sikit saja. Jadi kita cari diborane tu berapa yang diperlukan untuk tindak balas dengan semua sodium hydride kita. Sodium hydride merupakan limiting reactant. So, kita cari, dia ada markah kat situ, mencari berapa diborane yang diperlukan untuk tindak balas. Jadi kena ada statement, diborane yang needed less than given. Ataupun given more than needed pun boleh kata. Jadi diborane merupakan excess reactant, dengan itu sodium hydride merupakan limiting reactant. Memang step dia kena buat macam itulah Kena ada ayat-ayat semua ni. Jadi sodium hydride adalah, kita dah buktikan dia sebagai limiting walaupun tak diminta, tapi calculation ni kamu kena tunjukkan sebab kita nak tunjukkan yang mana merupakan limiting supaya kita dapat cari produk tu. Kita nak cari produk, jadi kita nak based on siapa? Okey. Jadi oleh kerana reaction ni dia one to one dengan sodium borohydride. Kalau kamu tengok equation kan, kamu boleh ambil nak cari sodium borohydride ni, nak berdasarkan sodium hydride pun boleh, nak berdasarkan diborane pun boleh. Tapi ambil yang mana yang senang. Kalau tengok equation, kamu nak cari sodium borohydride ni, you nak based on sodium hydride pun boleh. Sebab dia merupakan limiting reactant. Atau you nak ambil berdasarkan diborane pun boleh. Tapi kena ambil yang diborane yang betul-betul bertindak balas sahajalah. Jangan ambil yang berdasarkan yang dimasukkan ni. Yang ni ada excess 0.2957 ni. Bukan. Ini mol yang ada berlebihan. Kita kena ambil yang betul-betul bertindak balas sahaja. Tapi di sini saya ambil berdasarkan sodium hydride lah. Sebab dia reaction dia sama ni. 2 sodium hydride menghasilkan 2 sodium borohydride. Lagipun dia pun limiting kan. Saya ambil berdasarkan limiting boleh. Jadi mol sodium borohydride, okey, yang disediakan adalah sama dengan sodium hydride yang telah bertindak balas, mol dia. Jadi nak dapatkan mass, mol kali dengan molar mass dia sodium borohydride ni, kita dapatlah mass. Tapi mass ini adalah mass theoretical lah sebab berdasarkan reaktan berapa sepatutnya kita dapat. Kita calculation. Kita buat calculation. Kita calculate berdasarkan sodium borohydride. Reaktan kita guna banyak tu. Patutnya sodium borohydride yang kita dapat adalah banyak ni lah. 12.57. Tapi dia sekarang dia suruh cari berapakah sodium borohydride yang terbentuk berdasarkan eksperimen.
Jadi ini adalah theoretical yang kita cari tadi 12.57 tu sebab kita calculate berdasarkan reaktan yang kita gunakan. Jadi oleh kerana dia 88.5%, kita nak mencari actual yield yang sebenar daripada eksperimen berapa. Theoretical adalah 12.57. Jadi kita menggunakan formula percent yield adalah actual yield over theoretical yield kali dengan 100. Jadi kita pun boleh masukkan percent yield dengan theoretical yield untuk dapat actual yield. So, actual yield ni adalah 11.12 gram. Okey ke tak? Okay. Okay. Jadi soalan tu dia ada yang tersirat lah. Maksudnya di sini dia tak tanya, dia tak guide you untuk cari limiting reactant. Kamu kena cari limiting reactant dulu. Lepas tu kamu kena cari theoretical yield. Sebab nak cari actual yield. Jadi dia ada yang tersirat. Ni first one ni ada equation kan, kena balancekan equation dulu. Kan? Kena cari limiting reactant. Lepas tu kena cari theoretical yield, baru kita dapat actual yield. Soalan yang sedikit je, pendek je tapi sebenarnya step dia panjang. Okay, itu satu part. Okay, number 3. Boleh tak ni? Ni mungkin okey kot no? Nombor 3 dengan nombor 2. Boleh dapat Boleh? Dapat. Dapat. Tapi saya, sama ada you all konsep dia tu. Takutnya saya dah bagi formula ni, you all pun buat sampai dapat. Saya dah bagi jawapan ni kan, you all pun buat sampai dapat. Tapi takut konsep tu dapat ke tak. Okay, saya tunjukkan yang sekejap lagi nombor 2. Nombor 1 habis dah lah. Masa sekejap je. Saya tunjukkan yang 2 dulu. Ataupun saya tunjukkan 3. Tak apalah. Sebenarnya 2 lagi kompleks daripada 3. Saya tunjuk 3 dulu lah. Okay. 3. Kamu buat macam mana? Okay, kamu faham bila dia kata situ nombor 3 mentol, ini dia punya molar mass, molar mass. The strong smelling substance in many cough drop, okay, dalam ubat batuk ada mentol. Is a compound of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, dalam tu dia ada carbon, hydrogen dengan oxygen. When 0.1595 gram of menthol was burn tu in a combustion apparatus, maksudnya dia bakar dengan kehadiran oksigen, plus oksigen. So dia akan menghasilkan, sebab dia ada karbon, hidrogen, oksigen ni, so dia akan menghasilkan carbon dioxide, dismush dengan air, dismush. Daripada data mass CO2 dan air yang terbentuk tu, cari molecular formula dia. Dia ada karbon ada berapa dalam formula tu, hidrogen ada berapa, oksigen ada berapa dalam formula dia. Jawapan dia inilah C10H20O. Jadi kita nak cari macam mana boleh dapat C10H20O. Oksigen 1 Jadi okey, ini equation ni tak balance lah. Just nak tunjukkan kata combustion adalah bila kita pluskan dengan oksigen. Bila dia plus dengan oksigen, pembakaran plus oksigen menghasilkan CO2 dan air. Okay, kamu kena faham, semua karbon dalam menthol tu dah jadi karbon dalam CO2. Semua hidrogen
dalam mentol tu dah jadi hidrogen dalam air. Oksigen yang dalam sini, dalam mentol ni, okey, bukannya oksigen dalam O2, bukannya oksigen dalam O. Oksigen tak boleh. Oksigen sebab kita ada oksigen di udara. Kita tak boleh kata oksigen ni adalah oksigen dalam CO2. Mungkin juga dia gabungan dengan oksigen di udara yang dimasukkan untuk pembakaran itu. Okey. Jadi oksigen tu adalah bila kita dah dapat dah karbon berapa gram, hidrogen berapa gram, jadi kita boleh tolak daripada sampel kita ni, lebihan tu adalah mass untuk oksigen. Ya. Mass karbon dalam CO2 adalah mass karbon dalam sampel. Mass hidrogen dalam H2O adalah mass hidrogen dalam sampel. Jadi kita dah ada mass karbon, mass hidrogen, lebihannya adalah mass oksigen. Ya. Okey, itu kena faham konsep dia. Okey, jadi di sini kamu kena faham dalam formula CO2 tu dia dah fix dah berapa amount karbon dan berapa amount oksigen dalam formula CO2. Okey, dalam katakan 1 mol CO2 44 gram, 1 mol lah, 44 gram. Dalam 44 gram tu kita ada mass karbon 12 gram. Jadi ratio karbon dalam CO2, berapa gram karbon dalam 1 CO2, 1 mol, dia dah fix dah. Dalam 44 gram ada 12 gram karbon. Berdasarkan formula CO2 tu lah. Dia dah fix dah berapa karbon, berapa oksigen menjadikan 1 CO2. Jadi ratio dia dah fix dah. 12/44. Faham tak maksudnya ni? Faham. Mass apa malam tak? Dia maksudnya dalam ni dia ada 12. Kalau kita kata dalam 44 gram, dalam ni ada 12 gram karbon, ada 32 gram oksigen, menjadikan total dia 44. Jadi ratio karbon dalam CO2 adalah 12 per dengan CO2 44. Okay. 1 mol CO2 44 gram ada 12 gram karbon. Macam tu. Jadi kalau kita ada mass CO2 0.44, kalau kita ada mass CO2 kita, bawah ni CO2 kalau mass CO2 0.44 gram, jadi berapa mass karbon dalam 0.449 gram CO2 tu? Kan ratio dia kena tetap sama nisbah tadi. Nilai nisbah ni sama dengan nilai nisbah ni. Jadi kita boleh dapatlah mass karbon. Sebab itu yang mass karbon ialah 12/44 kali 0.449. Jadi kamu dapat mass karbon. Dapat mass karbon ya. Begitu juga dengan hidrogen. Untuk 1 mol H2O, 1 mol 18 gram. Dalam ni dia ada 2 hidrogen. 2 gram hidrogen. 2 gram hidrogen. Oksigen 16 gram. Menjadikan dia 18. Jadi 2 gram. Dalam 18 gram H2O ada 2 gram hidrogen. Ratio dia 2/18 dah tetap dah. Jadi kalau kita ada air 0.18, berapa mass hidrogen dalam 0.18 gram air tu? Ratio dia tetap, ratio dia 2/18. Kita dah ada mass air, jadi berapa mass hidrogen dalam air yang sebanyak 0.184 tu? Ratio dia tetap ni 2/18, jadi kita boleh dapatlah mass hidrogen. Jadi jangan lupa buku 2/18, selalu student silap. Ataupun dia 2/18, itu dia kali 2 lagi, yang salah. 2/18 je. 2/18 kali 0.184. Ya, mass hidrogen adalah 2/18, ni 0.184 naik atas. Tu dapat mass hidrogen banyak tu.
0.0. Jadi kita masukkan dalam table mass hidrogen, mass carbon, mass oksigen, kita tolak untuk dapatkan mass oksigen. Jadi ingat, nak cari formula empirik, kita kena buatkan table mass, mole, lepas tu simple ratio, mass dah ada, mole adalah mass bahagi dengan AR. Bagi karbon per 12. Hidrogen per 1 dengan per 2 kat sini, per 1. Oksigen per 16. Ambil mass per dengan nilai AR, dapat nilai mole. Okay, dapat mole masing-masing. Lepas tu, bahagi dengan, untuk dapat simplest ratio whole number, nombor bulat, ratio yang paling kecil untuk formula empirik. Okay. So kita bahagikan, ambil mole yang terkecil. Mana mole yang terkecil? 1.038/3 ni bahagi dengan 1.038/3. Semua ni bahagi dengan 1.038/3 untuk dapatkan simplest ratio. Jadi bagi hidrogen you dapat lebih kurang 19.69. Bagi karbon 98. Jadi yang ini kita boleh round off. Karbon 10, hidrogen 20, oksigen 1. Jadi formula empiriknya adalah C10H20O. Okey, tadi dia bagi nilai, saya tak perasan, rupanya dia bagi nilai MR dah kat sini kan. Jadi kita kena cari dia punya N jugalah . Okay, tengok N dia. Yang kita dapat ni adalah empirik, formula empirik dululah. Saya tak perasan dia punya tu. Formula empirik lah. So, ini empirical formula. Empirical formula dia. Of Mentos C10H20O. Okey, tadi dia punya molar mass berapa tadi? 156.3. Adakah N dia 1? Ya, and dia 1 middle. N 1 Satu berapa? 156.3. Kena tunjukkan juga Okey, so C10 H20 O kali dengan N sama juga dengan 156.3 Ya, madam. 6.3, okey. 6.3, okey. So cari nilai N. Betul N dia tu. Tak kira second ingat 12 kali dengan 10. Campur dengan 20, campur dengan 16. 156. Okey, so N sama juga dengan 1 So N sama juga dengan 1. Dengan itu barulah betul. Molekular formula adalah C10H20O. Yang kamu dapat daripada table ni adalah empirical formula, bukan molecular formula lagi Empirical formula yang dapat ni. Ni lepas tu kamu cari nilai N, baru kita boleh kata ini empirical formula, molecular formulanya berapa. Molecular formula sama dengan empirical formula lah sebab N equals to 1. Okey, sudah. Kemudian kita tengok yang ini. Sama saja konsep dia. Okey, cuma dia ni nilai molar mass lagi besar lah. Kita tengok check answer sama tak you punya answer dengan saya buat ni. Ni kan
Okey. Sekejap. Okey, kita buat cari mass carbon berdasarkan CO2 3.516 gram. Jadi cari mass carbon dalam CO2, CO2 yang 3.516. Jadi kita tahu dia dah fix dah ratio antara karbon dalam CO2 tu. Kalau CO2 3.56, berapakah karbon dalam 3.516 tu kita nak cari. Dia ratio dia dah fix dah. So 12/44 kali dengan 3.56 dapat mass karbon dalam CO2. Dalam 3.516 CO2. So ada 0.9589. Sebab dia dah tetap dah. Yang ini 0.9589 bahagi 3.516. Dia punya ratio dia sama dengan nilai ni, 12/44. Okey. Begitu juga dengan hidrogen. Kita cari mass hidrogen dalam 1.007 gram air. Alright, kita dapat banyak ni. Okey, dah dapat tu, kemudian kita buat table. Okey, untuk oksigen kita kena macam tadi juga tolak lebihan dia tu berdasarkan sampel kita 1.2. Jadi kita dah tahu dah mass carbon dan mass hidrogen, kita dapat mass oksigen. Cari mol, ingat mass mol simplest ratio. So mol mass bahagi dengan AR 12, 1, 16. Dapat mol masing-masing. Tengok nilai mol yang terkecil. So kita bahagikan mol tu dengan nilai mol terkecil. So oksigen dapat 1. Hidrogen ni dapat 13.86 ni. Kita boleh round off lah kepada 14. 9.89 round off pada 10. Okay, kalau kata kamu tak boleh round off, jauh daripada dia bukan macam ini, 0.9 yang agak boleh round off lah. Kalau dia jauh, tak boleh round off, kamu kena start multiply lah. Multiply dulu dengan 2. Bukan letak, kita dengan 3. Jadi maksudnya table ni semua ni, you all jangan round off. Awal-awal jangan round off. Ambil 4 titik perpuluhan. Ambil lebihkan titik perpuluhan tu, ambil lebih. Jangan round off awal-awal. Okay. Kita round off bila kita dah dapat simplest ratio ni. Kalau kita nampak dia boleh round off. Macam 0.89 tu boleh round off lah. Okay, kalau tak boleh round off, kita multiply. Multiply dengan 2 dulu. Tengok dapat nombor bulat tak. Lepas tu kita letak dengan 3 pula. Macam tu. Tapi formula dia tak pelik-pelik lah. Taklah teruk sangat nak kena kali. Okay, kena careful jugalah. So empirical formula daripada sinilah C10H14 pun 1. Okay, kita kalikan dengan N untuk dapatkan molecular formula. Molecular formula dia nilai molar mass dia 300.42. Dapatkan nilai N. N dia dapat 2. Jadi dia punya molecular formula jadi C20H28O2. Okay. Itu nombor 2. Kemudian nombor 1. Kita semacam ni. Laju. Alah senang-senang ya, no? Soalan yang ini. Soalan nombor 1. Classify sebatian-sebatian ni iaitu kalsium chloride. Classify each substance ni maksudnya kalsium chloride, sulfur, baking powder, sitosin ni.
sitosin. Sama ada dia elemen, compound atau mixture. So, kalsium chloride adalah, dia kata kat sini kalsium chloride used to melt ice on road, consists of 2 element, calcium and chlorine. Jadi maksudnya formula dia formula dia adalah kalsium chloride ni adalah kalsium chloride. Macam tu. Consists of 2 element, formula dia kalsium dan klorin. Dalam formula dia bentuk sini lah. Klorin, kalsium, kalsium 2 plus, klorin Cl minus, kalsium chloride CaCl2. Dia apa dia? Elemen ke, compound ke, mixture? Compound. Compound. Okey, dia ada compound. Okey, compound maksudnya dia terdiri daripada elemen-elemen yang berbeza lah. Secara kimia dia bergabung. Dia adalah ionic compound. Nak bagi spesifik, dia adalah ionic compound. Okey, bukannya covalent compound, ionic compound. Metal dengan non-metal. So, dia merupakan pure substance, bukan mixture. Contain 2 element. Jadi, kalau dia lebih daripada 1 element, chemically bonded in fixed proportion, itu yang dikatakan compound. Contains 2 or more elements. Calcium element dan chlorine element. Dia chemically bonded secara ionic bond in fixed proportion. Maksudnya dia dah fix dah. Dalam formula ni kalsium, 1 atom kalsium dengan 2 atom klorin kena bergabung. Formula dia dah fixed proportion. Jadi dia adalah compound lah sebab ada 2 elements yang berbeza. Secara kimia dia bergabung melalui ikatan ionic. Okey, itu maksudnya. Bila you nak explain tu. Sulfur consists of sulfur atom combined into octatomic molecule. Sulfur ialah Elemen. compound Element. jadi octatomic element tu sulfur tu sulfur dia S8. Dia macam ni. Tak boleh nak tulis. Tak jadi. Macam W. Tak cantik ya. Dia macam W macam tu. Ni tak boleh jadi ni. Macam ni. Ada atom dia kat sini. Ni. Atom S tu. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi S8. Octatomic atom dalam molekul. Ni jadi molekul. SS tu dihubungkan dengan ikatan covalent. Jadi oleh kerana dia hanya ada 1 elemen sahaja, kan? So dia adalah elemen. Dia merupakan pure substance, tak ada campur dengan bahan lain secara fizikal. Pure substance consists of one type of atom. Jadi itu yang dikatakan elemen. Sebab dia consist one type of atom. Kalau compound tadi ada 2 different element. More than one. Compound campur 2 elemen dan lebih. Kalau compound 2 atau lebih elemen
secara kimia berhubung, membuat ikatan. Kalau elemen, dia hanya satu elemen sahaja atau satu atom sahaja yang terikat secara kalau atom ni terikat antara sama lain tu secara, kalau kata dia molekul, dia ada ikatan covalent lah sini Covalently bonded in a molecule at standard state cannot be broken down lah. Elemen ni dia tak boleh broken down into simpler substance lagi dah. By chemical reaction. Ya. Dia tak boleh convert kepada bahan lain. Any other substance dah. Dia ada simpler substance. Dia yang paling simple sekali. Itu elemen. Kemudian baking powder. Baking powder adalah, kamu dah buat eksperimen dengan baking powder kan? Ini pun dekat sini pun dia cakap ni, dia mention, dia ada clue dia. A leavening agent contain 26 until 30% of sodium hydrogen carbonate and 30 to 35% calcium dihydrogen phosphate by mass. Jadi campuran dua bahan compound lah, campuran dua compound. Jadi maksudnya dia adalah mixture lah Dia adalah mixture. Dia. Okey. Buat siap-siap memang senang sikit. Kalau tidak, jenuh nak tulis satu-satu. Baking soda merupakan mixture sebab dia campuran secara fizikal. Bukannya chemically bonded antara sodium hydrogen carbonate dengan calcium diphosphate ni. Campuran dua bahan yang tulen, sodium hydrogen carbonate dengan calcium diphosphate secara fizikal. Kita campur macam tu je, campur. Ni hak ni 50%, 50%, ni ambil itu, ambil ni, campur dua. Dia bukan chemically bonded lah antara dua-dua ni, tak. Secara fizikal saja kita campur. Kita ambil itu sikit, ni sikit, campur dua, macam tu. Okay, jadi dia adalah mixture. Sebab campuran dua bahan tulen yang berbeza secara fizik. Okay, last one, cytosine ni bila dia kata kat sini, cytosine is a component of DNA consists of hydrogen, carbon, nitrogen dan oksigen. Atom bonded in a specific arrangement. Jadi cytosine adalah ini adalah apa ni? Amino acid Cytosine ni amino acid. Jadi dia molekul amino acid. Jadi dia merupakan compound antara atom-atom tu, dia bonded secara covalent lah. Kita tengok structure of cytosine, macam mana carbon, hydrogen, oksigen tu bonded macam mana. So dia adalah compound, merupakan covalent compound. Jadi dia pure substance. Okay, sebab dia kata cytosine saja So pure substance cytosine. Tapi consist more than 2 elements. Dalam kes ni ada 4. Tunjukkan dia tu compound lah. Sebab dia pure substance consist of more than 1 element. Maksudnya 4 elements ni, carbon, hydrogen. Tadi ni. Carbon, hydrogen, nitrogen dan oksigen. Jadi dia merupakan compound, iaitu covalent compound. Okey, habis. Boleh Ada tak any question? Ada masa lagi? Any question particular yang kamu tak boleh buat luar daripada soalan ni? Soalan chem score ke, soalan tutorial ke? Anything yang you nak saya explain ke? Madam, Ya. untuk dia suruh
explain tu kan. Kalau kita just ambil dia punya ayat tu boleh ke? Bukan tulis balik lah, dia tulis balik dia tak ada. You kena cakap dia ada berapa elemen dalam kes ni kan. Macam untuk dapat compound citosine tadi, kena explain balik yang dikatakan compound dengan elemen tu lah. Kalau apa yang saya dikatakan buat macam compound, tu, kena. yang A tu saya buat calcium chloride is a compound because it consists of two elements which is calcium and chlorine that are chemically bonded together in a fixed mass ratio. Betul tu? Sama kan? Boleh. Sebab dia two element tu maksudnya more than one lah kan. So boleh. Dekat sini bila sambung ayat tu boleh guna balik kan. Memang yang ni memang dia dah explain dah sebenarnya. Okey. Boleh lah. Okey. Okay, madam. Lagi ada apa lagi nak tanya? Semua okey ke? Okay. Okay. Okey, happy je. Kesianlah orang yang tak boleh masuk Okay. Okeylah kalau begitu kita tutup lah majlis, siap buka majlis tadi Kita tutup je lah. Yang kabut masuk tadi ada keluar muka. Ada tak nak tanya apa-apa lagi tak? Okay, before kita end ni, ada? Langgat dah. So nak pastikan you all buat ikut ni. Nak pastikan you all ikut. The sukses dalam pembincangan kita ni. Saya nak you all tulis jawapan you all tu. Kemudian kamu semak jawapan. Kamu dah ada jawapan dan kamu dah betulkan. Kamu upload masuk dalam GC. Kan, bila saya dah hantar soalan, so you kena respond balik lah. Dengan kamu menghantar jawapan kamu yang telah kamu semak. Nak tengok sukses ke tak. Saya nak buat laporan kepada pensyarah. Tapi kalau kata tak upload tu maksudnya dia sama ada dia tak buat, dia tak ikut kelas, dia tak buat. Jadi kita boleh ambil tindakan. Faham tak ni? Saya kata apa ni? Boleh Faham. Boleh. Jawapan kamu tu, kamu buat pembetulan. Setelah buat pembetulan, jangan upload yang tak disemak. Semak, buat pembetulan, upload. Nak bukti yang suksesnya kita punya program ni. Okey? Boleh? Okay, madam. Boleh, madam. Okey, jadi kita Madam. ada lagi. Nak tanya, Ya. nak upload tu dekat GC yang Chem Ace ni ke nak upload yang kelas Dekat Camp Ace. Okay. Camp Ace. Yang saya bila saya hantar soalan tu, dia kena respon balik lah dengan you menghantar jawapan kamu. Kan? You hantar balik, attach balik dekat yang soalan yang saya hantar tu. Alright? Okay, bye-bye Terima kasih. Bye sama. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Dengan bacaan surah Al-Asr. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.